Hai adik-adik, apa khabar semua? Kali ini Kak Su ada bawa seekor lagi kawan Kak Su, iaitu katak. Tajuk cerita Kak Su pada kali ini adalah katak berkahwin. Cuba adik-adik teka, dengan siapa katak akan kahwin? Dengan singa atau dengan kura-kura? Kalau adik-adik semua ingin tahu katak akan berkahwin dengan siapa, jangan ke mana-mana. Adik-adik semua mesti setia mendengar cerita Kak Su dalam segmen Moh Dengar Dongeng Kak Su. Jomlah! Begini ceritanya adik-adik. Pada zaman dahulu, ada seorang pemuda yang tinggal di dalam hutan. Pemuda itu bernama Hang Nadim. Pemuda ini sangat baik dan mempunyai perwatakan yang baik. Tapi kan adik-adik, pemuda ini sebenarnya teringin sangat nak kahwin dengan puteri, iaitu seorang puteri dari kayangan. Dan dalam masa yang sama, ada seekor katak yang tinggal di dalam hutan tersebut dan katak ini akan tinggal di dalam sebuah perigi. Perigi itu terdapat berdekatan dengan tempat tinggal pemuda tersebut, iaitu Hang Nadim. Dan kalau adik-adik semua nak tahu, perigi tempat katak ini tinggal akan ataupun selalu dikunjungi oleh pahlawan daripada negara ataupun negeri kayangan. Jadi, katak akan bertemu dengan pemuda ataupun pahlawan daripada negara kayangan tersebut. Cuba adik-adik bayangkan bagaimana seekor katak dapat bertemu dengan raja ataupun hulu balang kayangan itu. Begini ceritanya adik-adik. Hang Nadim pula bersahabat baik dengan katak. Oleh kerana katak selalu memberitahu Hang Nadim bahawa pahlawan daripada negara kayangan itu selalu datang ke perigi tempat tinggalnya, maka Hang Nadim pun mengambil kesempatan. Katanya, apa kata kamu tolonglah aku? Tolong sampaikan surat ini kepada pahlawan tersebut agar pahlawan itu dapat menyampaikan surat daripada Hang Nadim kepada raja di negeri kayangan. Jadi adik-adik, Hang Nadim pun menulislah surat kepada raja kayangan. Di dalam surat tersebut tertulis iaitu saya ataupun hamba teringin untuk berkahwin dengan puteri raja kayangan. Adik-adik, apa yang terjadi selepas itu? Hang Nadim pun menyerahkan surat itu kepada katak kerana katak akan menyampaikan surat itu kepada pahlawan yang akan datang ke perigi tempat tinggalnya. Jadi adik-adik, seperti biasa, seperti mana yang diberitahu oleh katak, memang betul hulu balang daripada kayangan turun ke perigi untuk mendapatkan air dan pada itu katak pun telah mengambil kesempatan untuk bertemu dengan pahlawan daripada negeri kayangan itu. Lalu katak pun menyerahkan surat Hang Nadim kepada raja kayangan. Jadi adik-adik, pahlawan ataupun hulu balang daripada negeri kayangan itu pun mengambil surat daripada Hang Nadim, lalu dia bawalah surat tersebut kepada raja negeri kayangan. Adik-adik, agak-agaknya apa yang berlaku apabila raja kayangan membaca dan membuka surat tersebut? Kalau adik-adik nak tahu, raja kayangan membaca surat itu dengan rasa gembira. Katanya, kalaulah Hang Nadim ingin berkahwin dengan puterinya, maka sediakanlah 1 uncang emas. Adik-adik rasa dapat tak Hang Nadim berkahwin dengan puteri dari kayangan? Jadi adik-adik, raja kayangan pun menulislah sepucuk surat kepada Hang Nadim. Dan di dalam surat itu tertulis bahawa Hang Nadim boleh mengawini puterinya dengan syarat membawa seuncang emas. Dan surat itu pun diserahkan kepada hulu balang ataupun pahlawannya untuk diserahkan kepada katak yang tinggal di dalam perigi itu. Apabila katak menerima sahaja surat daripada raja kayangan, apa lagi adik-adik? Katak melompat
keseronokan kerana dia akan membawa surat itu dan diserahkan kepada Hang Nadim. Sebaik sahaja Hang Nadim membuka surat tersebut, adik-adik, Hang Nadim begitu gembira kerana hajatnya untuk berkahwin dengan Puteri Kayangan akan termakbul. Jadi adik-adik, Hang Nadim pun menyediakanlah seuncang wang emas untuk diberikan kepada Raja Kayangan. Tapi adik-adik, kali ini Katak tidak mahu menyerahkan uncang emas itu kepada pahlawan ataupun hulu balang dari Kayangan. Kerana Katak kata Raja Kayangan telah berpesan supaya Hang Nadim membawa uncang emas itu sendiri. Jadi adik-adik, Katak memang tidak mahu membawa uncang emas tersebut. Bukan kerana Katak tidak mahu menolong Hang Nadim, tapi itu adalah pesanan daripada Raja Negeri Kayangan. Hai adik-adik, Hang Nadim ni degil lah. Dia kata, Katak, kamu pergi je lah sendiri. Kamu yang uruskan perkara ini. Jadi, biarlah aku duduk di sini dan menunggu berita yang gembira itu. Aku harap kamu dapat membawa pulang puteri daripada Kayangan itu untuk dijadikan isteri aku, kata Hang Nadim kepada Katak. Jadi adik-adik, Katak pun pergilah membawa uncang emas itu ke perigi bagi menunggu hulu balang ataupun pahlawan daripada negeri Kayangan. Dan apabila mereka bertemu, akhirnya pahlawan ataupun hulu balang Kayangan pun membawalah Katak ke negeri Kayangan. Sampai sahaja Katak di negeri Kayangan, jadi adik-adik, Katak pun dibawa oleh pahlawan ataupun hulu balang Kayangan untuk berjumpa dengan Raja Kayangan. Adik-adik, ada sesuatu yang berlaku. Sebaik saja Katak menyerahkan uncang tersebut kepada Raja Kayangan, tiba-tiba Raja Kayangan bertitah. Katanya, sesiapa sahaja yang menyerahkan uncang tersebut kepada beta, maka dialah yang akan berkahwin dengan puterinya. Adik-adik, apa yang akan berlaku kepada Hang Nadim? Katak sudah pasti akan berkahwin dengan Puteri Kayangan. Tapi apa agaknya yang akan berlaku kepada Hang Nadim yang masih setia menunggu berita daripada Katak? Sebenarnya adik-adik, Hang Nadim masih setia menunggu Katak untuk membawa pulang Puteri Kayangan. Berhari-hari, berminggu-minggu, malah berbulan-bulan Hang Nadim menunggu Katak untuk membawa pulang Kayangan. Rupa-rupanya apa yang tertulis dalam surat daripada Kayangan, Hang Nadim tidak membaca syarat yang kedua, iaitu syaratnya adalah kata Raja Kayangan, sesiapa sahaja yang membawa uncang emas tersebut, maka dialah yang akan berkahwin dengan puterinya. Jadi adik-adik, sudah pastilah Katak yang akan berkahwin dengan puteri Raja. Hang Nadim tunggulah sampai bila-bila, tak mungkin akan muncul juga puteri Kayangan tersebut. Kerana puteri Kayangan tersebut telah pun berkahwin dengan Katak. Adik-adik, dah tahu tak siapa yang berkahwin dengan Katak? Siapa yang teka kura-kura tadi? Siapa pula yang teka singa? Semuanya salah kerana Katak berkahwin dengan puteri dari Kayangan. Baiklah adik-adik, sebenarnya dalam cerita dongeng kali ini, Kak Su ingin berikan pesanan. Sekiranya adik-adik diberikan tugas ataupun kerja, pastikan adik-adik melaksanakan tugas itu sendiri. Jangan suruh orang lain. Nanti adik-adik akan menerima nasib seperti Hang Nadim. Baiklah adik-adik semua, semoga adik-adik semua gembira dengan dongeng Kak Su pada kali ini. Jangan lupa tonton, like, share dan juga subscribe YouTube channel Kak Su. Sehingga berjumpa lagi. Bye!